Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada lecturer kami yang dihormati Profesor Madya Dr. Muhammad Nur bin Mamat. Saya Ahmad Faiz bin Muhammad Zamzam, nombor pelajar 2021437252 bersama sahabat saya Faris Daniel bin Muhammad Jamil 2021866204 dan juga Muhammad Rafiki bin Rosli 2021655882. Pada hari ini kami akan membentangkan mini kajian kami yang bertajuk Pembangunan Personaliti menurut Al-Quran dan Hadis. Sebagai pendahuluan kepada pembentangan kami, saya ingin bacakan satu potongan ayat Quran yang menceritakan bahawa Islam datang bukan sekadar sebagai agama tetapi sebagai ajaran ataupun panduan dalam membentuk personaliti seorang insan, iaitu di mana Allah SWT berfirman mengenai peranan Nabi dan Rasul, terutamanya Rasul. Di dalam surah Jumaah ayat 2 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang bermaksud, dialah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang Arab yang ummi seorang rasul, yakni Nabi Muhammad SAW dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah serta membersihkan mereka dari i'tikad yang sesat, mengajar mereka kitabullah dan hikmah, dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad adalah dalam kesesatan yang nyata. Juga satu hadis di mana Nabi SAW bersabda, Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Mafhumnya, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Berdasarkan ayat Quran dan hadis tadi, kita dapat tahu bahawasanya Allah mengutuskan para nabi, para rasul untuk membawa ajaran Islam, yang mana sekaligus ia adalah satu panduan untuk membentuk personaliti seorang insan. Seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafiki bin Rosli. Saya akan terangkan tentang metodologi mini kajian yang kami buat, iaitu pembangunan personaliti menurut Al-Quran dan Sunnah. Metodologi dia ialah menurut Hornby tahun 1985. Metodologi adalah satu set kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas subjek kajian yang tertentu. Oleh yang demikian, perbincangan mini kajian ini adalah bagi mengenal pasti sama ada akidah Islam mempunyai garis panduan yang menyokong ke arah pembangunan personaliti. Selain itu, ia juga sebagai penilaian sama ada pembangunan personaliti ini boleh diaplikasikan dengan sebagai menjalankan kehidupan seharian. Huraian mini kajian ini adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang ditetapkan supaya kerangka pemikiran dan perbincangan yang terasa adalah selari dengan tasawuf Islam. Tujuan metodologi adalah untuk membantu memahami lebih terperinci bagi tentang mengaplikasikan kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Terima kasih kepada sahabat saya. Sekarang saya akan terangkan objektif kajian kami. Yang pertama, untuk mengenal pasti pembentukan modal insan yang berdisiplin menurut Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, untuk mempelajari pemupukan sifat amanah dan menepati janji dalam sahsiah seorang mukmin menurut Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, untuk mengkaji pembangunan personaliti insan yang tidak berputus asa menurut Al-Quran dan Hadis. Seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. InsyaAllah saya akan berkongsikan berkenaan pernyataan masalah di dalam mini research yang kami lakukan. Yang pertama ialah orang Islam yang berimej ataupun berpersonaliti mengikut Al-Quran dan Hadis ini kelihatan tidak menarik. Kita sering dimomokkan wanita yang berniqab ataupun niqabis ini sering memperagakan pakaian serba hitam yang kelihatan seperti ninja ataupun Zorro. Sedangkan pakaian ini boleh diperagakan dan boleh difashionkan mengikut trend yang terkini. Baik, pakaian ini adalah sebahagian daripada sunnah jibiliyah, sunnah pemakaian yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada muslimah-muslimah. Terdapat di luar sana banyak butik ataupun kedai-kedai pakaian yang menjual
pakaian muslimah yang mengikut fashion dan trend yang terkini. Baik, pakaian ini sebenarnya kelihatan menarik dan tidak ada sebarang masalah dalam pemakainya untuk menguruskan komunikasi mereka. Saya pernah menyertai satu program dan ini mungkin boleh dijadikan survey. Program itu ialah program street dakwah. Street dakwah bersama wanita-wanita berniqab ini pergi berjumpa orang bukan Islam dan menceritakan tentang Islam, dan mereka terus berpakaian berniqab. Akan tetapi penganjur meletakkan garis panduan, iaitu pendakwah-pendakwah yang menyertai street dakwah ini mesti berpakaian yang cantik dan menarik ataupun berfashion. Jadi alhamdulillah, penerimaan masyarakat terutama yang bukan Islam sangat baik dan mereka berjaya mengislamkan seorang wanita berbangsa India beragama Hindu. Alhamdulillah. Pernyataan masalah yang kedua ialah orang yang berimej ataupun berpersonaliti mengikut Al-Quran dan hadis ini dianggap sebagai pengganas ataupun teroris. Kita tidak dapat menafikan bahawa terdapat segelintir orang Islam kita yang tergelincir akidahnya, mengikut Syiah dan sebagainya. Baik, antara sebab perkara ini berlaku ialah orang Islam yang mengamalkan ataupun berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis ini dianggap pengganas ataupun teroris ini kerana ada segelintir pihak yang mempromosi kebebasan dalam beragama tanpa mengikut Al-Quran dan hadis. Mereka beranggap bahawa orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis ini sebagai kolot ataupun jumud. Kerana apa? Kerana tidak mengamalkan agama mengikut hawa nafsu dan selera mereka. Pernyataan masalah yang ketiga ialah berlaku normalisasi perkara yang bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Kita sering melihat di dalam kaca televisyen, iaitu drama ataupun filem, terdapat pelbagai adegan-adegan yang tidak patuh syariah daripada dahulu lagi. Di antaranya adegan bersentuhan, berpelukan, dan lebih membimbangkan lagi pada ketika ini ada adegan yang berunsur soft porn di dalam rancangan drama, iaitu adegan bermanja dan bermesra di atas katil. Baik, hal ini akan menyebabkan masyarakat kita hanyut dan alpa berserta lalai dan terlupa tentang ajaran Al-Quran dan hadis yang sebenarnya, kerana sudah ternaturalisasi dengan menonton drama ataupun filem di kaca televisyen. Pernyataan yang keempat dan yang terakhir, terdapat penunggang agama yang memanipulasi Al-Quran dan hadis mengikut hawa nafsu mereka. Saya tidak berniat untuk mengkritik para asatizah ataupun alim ulama'. Yang saya ingin sentuh ialah berkenaan ulama' su'. Ulama' su' iaitu ulama' yang jahat, yang bermotifkan dunia semata-mata dalam tujuan memburu dunia dan mengikut hawa nafsu mereka. Mereka sering memperdagangkan agama demi meraih keuntungan. Saya bagi satu contoh, iaitu kita pernah dengar sebelum ini ialah package Walid Doa, iaitu agensi tersebut mengenakan cas-cas tertentu berdoa di tempat-tempat mustajab seperti multazam dan sebagainya. Ini suatu perkara yang mempersendakan agama dan akan melihatkan bahawa agama ini satu perkara yang boleh diperdagangkan. Seterusnya kita pergi kepada analisis dan perbincangan. Islam memiliki satu sistem keyakinan dan syariat yang dapat membantu mengawal segala kehidupan masyarakat dengan sempurna. Syariat Islam sangat sempurna, universal
menyeluruh dan ini semua telah diberitahu di dalam Al-Quran dan hadis. Islam juga bukan hanya untuk sementara waktu, tetapi adalah sepanjang zaman sehingga berakhirnya bumi dan segala makhluk yang wujud di atas muka bumi. Dalam Al-Quran telah menceritakan dan banyak membicarakan golongan orang yang beriman, khususnya dalam menceritakan sifat seorang mukmin yang perlu dimiliki oleh setiap individu yang mengaku beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Islam sangat mementingkan umatnya untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran dan hadis, setiap manusia akan memperoleh kedua-duanya dan boleh menjadi insan yang hebat. Pembangunan personaliti ini juga sangat penting untuk membina jati diri dalam setiap individu untuk memperoleh kejayaan dan diridai oleh Allah SWT. Antara pembangunan personaliti menurut Al-Quran dan hadis yang pertama adalah pembentukan sifat disiplin dan ketaatan. Disiplin merupakan salah satu yang diajar oleh Islam dan sangat memainkan peranan untuk membina jati diri setiap individu. Ia juga boleh dipakai sepanjang zaman kerana meliputi setiap hari dalam kehidupan. Antara bentuk disiplin yang sangat ditekankan dalam Islam ialah disiplin dalam ketaatan pada Allah SWT. Disiplin dapat menghindar daripada melakukan sifat lalai. Disiplin dapat memudahkan untuk mencari rezeki. Disiplin dapat seimbangkan dunia dan akhirat. Disiplin juga dapat menjadikan hidup lebih teratur dan menghasilkan rasa kepercayaan diri. Disiplin ini telah banyak diceritakan dalam Al-Quran dan Sunnah disebabkan disiplin ini sangat dititik beratkan agar kehidupan kita seharian berjalan dengan lancar. Dengan disiplinlah kita boleh bekerja, kita boleh mengelakkan daripada sifat lalai sebab kita sudah didik diri kita untuk berdisiplin. Jadi pembentukan personaliti menurut Al-Quran dan Sunnah yang utama adalah disiplin. Sebab dengan disiplinlah kita dapat membentuk pembangunan personaliti kita. Seterusnya kita pergi kepada mengetahui pembentukan sifat amanah dan berpegang kepada janji dalam personaliti insan menurut Al-Quran dan hadis. Menunaikan janji ini merupakan salah satu sifat yang terpuji dalam Islam. Amalan menunaikan janji sangat berkait rapat dengan sifat amanah dan bertanggungjawab. Syekh Abdul Aziz berkata, Islam menganjurkan umatnya untuk teguh memegang amanah dan juga janji yang menjadi perkara yang wajib untuk ditepati. Daripada Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Amanah dan janji merupakan satu kewajipan untuk dipegang oleh setiap orang kerana jika mengkhianati ibarat orang itu tidak mempunyai iman dan agama. Orang yang mengkhianati ini tidak memelihara pegangan ini dengan baiknya sifatnya disifatkan orang yang munafik. Rasulullah telah bersabda, tanda orang munafik ada 3, iaitu apabila dia bercakap, dia berbohong, dan apabila dia berjanji, dia tidak tepati, dan apabila dia diberi amanah, dia mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya Rafiki untuk isi kajian kami yang ketiga, iaitu Al-Quran dan Hadis membentuk personaliti insan yang tidak mudah berputus asa. Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Yang mafhumnya, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Seterusnya saya akan bacakan pula satu hadis daripada Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda, La yatamannayanna ahadukumul maut min durrin asabah, fa in kana la budda fa'ilan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa amitni idza kanatil wafatu khairan li. Di mana yang bermafhumnya, janganlah sesekali salah seorang daripada kalian mengimpikan kematian dengan sebab musibah yang menimpa. Jika dia benar-benar perlu melakukannya, maka hendaklah dia mengucapkan, Ya Allah, hidupkanlah daku selama mana kehidupan itu lebih baik buatku, dan matikanlah daku jika kematian itu lebih baik buatku. Berdasarkan ayat Quran dan potongan hadis tadi, kita dapati bahawa Islam membentuk personaliti insan yang tidak mudah berputus asa, sama ada dengan sebab musibah yang menimpa mereka ataupun dengan sebab dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Kesimpulannya, tidak dinafikan bahawa membina personaliti mengikut Al-Quran dan hadis cukup penting dalam usaha mewujudkan profesionalisme dalam setiap aspek kehidupan di muka bumi ini. Malah,
Gabungan kedua-duanya membawa kepada impak yang sangat besar dan positif terhadap kecemerlangan organisasi dan umas jagat. Justru itu, pihak berkaitan perlu mengambil langkah sewajarnya bagi memupuk personaliti yang mengikut ajaran Al-Quran dan Hadis dan membina hidup profesionalisme yang tinggi dalam kalangan para pekerja. Muslim bagi menangani isu sosial dan salah langkah moral yang semakin menular dalam masyarakat masa kini, hadirnya golongan profesional yang mengikut acuan personaliti Al-Quran dan Hadis yang berwibawa ini membolehkan mereka tampil sebagai contoh tauladan qudwah seperti Rasulullah SAW yang menjadi suri tauladan yang baik, iaitu qudwah hasanah yang sebenar kepada segenap lapisan masyarakat.